Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke seminar SPM Online 2021. Ya, dibawakan khas oleh Mahir Tutor. Seminar ini dianjurkan dengan kerjasama Universiti Multimedia ataupun MMU dan juga Celcom. Wow. Okey, terima kasih MMU dan juga terima kasih Celcom. So, apa khabar? Okey, adik-adik semua. So sebelum kita mulakan, pastikan adik-adik dalam keadaan selesa dan bersedia. Pastikan ada buku nota dan juga pen. Itu paling penting ya. Dan adik-adik juga boleh bertanyakan sebarang soalan di ruangan komen ya. Dan cikgu akan bacakan dan selepas pembentangan ahli panel kita nanti. So, untuk makluman semua, MyTutor kini telah mencecah lebih daripada 50,000 orang pelajar di seluruh negara. So, di mana adik-adik boleh mengakses bahan pengajaran 16 subjek SPM secara percuma melalui website kami di planetmahir.com/tutor pada bila-bila masa dan di mana jua. So, adik-adik boleh mengikuti setiap subjek sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5 sebagai ulang kaji sebelum menduduki SPM bulan depan. Okey? Jadi, semua kelas pengajaran telah direkod dan boleh diakses secara video on demand. Macam YouTuber pula. Okey. Bagi adik-adik yang belum mendaftar, boleh PM kami sama ada di Facebook Planet Mahir atau Instagram Mahir Tutor. Baik, untuk sesi kali ini kita akan ditunjuk ajar tentang tips dan triks, teknik-teknik bijak untuk menjawab soalan subjek sejarah oleh Cikgu Sharifah Afida Said Hamid yang merupakan guru cemerlang sejarah. So, sedikit informasilah berkaitan Cikgu Sharifah Afida ni. Beliau berpengalaman mengajar hampir 30 tahun dan beliau juga pemeriksa kertas SPM selama 23 tahun. Ui, lama tu. Dan beliau juga adalah penulis buku teks tingkatan 1 dan tingkatan 4 KSSM. Malah beliau juga penerima anugerah khas kecemerlangan KPM dan anugerah tokoh guru Nilam Terengganu. Bukan calang-calang orang ni. Jadi adakah anda semua dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, okey, kita dipersilakan, okey, Cikgu Sharifah Afidah. Dipersilakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Petang-petang ni kita harap semua rancaklah ya. Dapat menghadirkan diri dan memberi kerjasama untuk mendengar taklimat saya ya. Okey, boleh teruskan next. Okay, kita petang ni untuk subjek sejarah kita 1249/2 dan /1 sebenarnya. Okay, boleh next. Okay, next slide. Okay, so fokus kita hari ini adalah untuk kertas 1, kertas 2 dan juga kita akan berkongsi idea untuk melihat adakah sebarang persoalan akan timbul melalui sesi kita pada petang ini ya. Okey, cikgu boleh terus ke slide yang color biru tu, yang jadual. Yes, ya. So ini boleh buka, yang slide show ya, untuk melihat. Okey, so jadual peperiksaan bertulis kita SPM kita pastinya semua tahu iaitu pada 9 Mac 2022 ya, kertas 1 dan juga kemudiannya diikuti pada tarikh yang sama iaitu kertas 2 1249/2 ya, yang akan kita beri tumpuan pada petang ini. Okey, untuk itu dalam masa lebih kurang tak sampai 10 minit lah kita lihat kertas 1 ya. Okey, boleh next slide. Okay, next slide. Kertas 1 kita. Okay. Kertas 1 kita ini sebenarnya ya merupakan kertas yang objektif. Awak telah pun belajar sejak daripada sekolah rendah lagi bagaimana kita nak menjawab kertas 1 kita.
Dan kertas satu kita ini yang pertama sekali selalunya bertanyakan tentang konsep ya. Okay, next slide. Okay. Bertanyakan tentang konsep macam maksud, istilah ya, dasar. Okay. Yang kedua fokus kertas satu adalah tentang tokoh, peranan dia, sumbangannya ya. Dan yang ketiga tentang sebab, mengapa, apakah punca ya, tujuan. Okay. Tujuan diperkenalkan. Dasar pendidikan ya, matlamat rukun negara itu contohnya. Okey, kemudian ada juga soalan kertas satu tentang kesan daripada peristiwa atas tem ya, akta teh katakan ya, kesan daripada perjanjian ya, kesan daripada perjanjian kemerdekaan katakan ya. Okey, kemudian terdapat juga dalam kertas satu ini soalan kebat yang kadang-kadang dia minta kita merumuskan jadual ya, ataupun dia tanya iktibar daripada gambar tersebut ke kertas satu ya. So sebenarnya kertas satu ni amat menarik untuk kita buat ya, dan dia sebenarnya adalah mempunyai nisbah-nisbah aras kesukaran tertentu. Next slide. Okay, klik. Okay. Aras kesukaran kita sebenarnya mudah 50% ya, iaitu 20 soalan lebih kurang yang mudah-mudah sahaja. Okay. Dan 30% tu aras sederhana 12 soalan dan aras sukar 20%, 8 ya. Okay, so ini adalah aras sukar pada kertas soalan kertas satu ya. Okay, next slide. Okay, di sekolah lazimnya kalau kertas satu kita boleh 36/40, kertas dua kita dapat 90, banyak tu. Maka kita dah 90, tinggi tu. Lazimnya 90 ni A+ lah. Ya. Okay, tetapi kalau kita dapat 28 kertas satu dan kertas dua kita 70, ya, dan di total semua tu bagi 140, dan lazimnya di sekolah kita akan dapat 70. Mungkin dalam A- ke ya. So ini lazimnya skor kita untuk mendapat A di sekolah ataupun di peringkat JPN. Okey, teruskan slide. Next. Okey, kalau untuk kepujian kita untuk C betul 20 ya. Dapat 50 kertas 2, 57 ya. Begitu juga kalau betul kertas 1 tu 20. Okay, kertas 2 dapat separuh je 50. Tapi jangan susah, anda masih mendapat 50%. Itu kiraan di sekolah kita. Okey, seterusnya. Next. Okey, ini yang saya nak maklumkan. Seandainya anak-anak murid sekalian mendapat hanya 15, 16 kertas 1, jangan putus asa, Sebab di kertas 2 akan ada satu bahagian kebat yang membawa markah 40. Okey, 40 pada kertas 2 ini jika ditotal dengan hanya 15 sahaja dapat objektif, maka akan mendapat 56 atau 55 kalau dapat 15 dan dibahagi 140. Anak-anak sudah pun mendapat ya, bila didarab dengan 140 akan mendapat 40% ya. Okey, ini lazimnya situasi di sekolah atau di peringkat JPN kita. Okey. So, jangan putus asa, anda layak untuk mendapat 40 pada markah anda. Okey. Teruskan next slide. Nanti kita tengok kat mana yang 40 yang kita nak dapat pada kertas 2 ini. Okey, teruskan. Next. Okey. Untuk menangani kertas 1 ini supaya anak-anak murid sekalian tidak berputus asa, macam biasa daripada sekolah rendah lagi anak-anak telah menjawab bahawa tip yang pertama kita kena faham kata kunci kita. Ya, dan kita faham kehendak soalan kita. Okay. Cari kata kunci, kalau dia tanya tentang ekonomi lah di bahagian ABCD kita. Kalau tanya politik, okey, pilih isu yang berkaitan politik untuk jawapan kita. Okey. Tip yang ketiga, boleh juga anak-anak cari yang betul jawapannya ABCD dan singkir jawapan yang salah. Tinggalkan yang kosong. Okey. Okey, tip yang keempat ini adalah yang paling penting. Setiap kali selepas kita menjawab kertas soalan kita, terus pindah jawapan ke kertas OMR.
Okay. Terus pindah ke OMR. Dan tip kelima, jika sudah habis jawapan kita di OMR itu, patah balik tengok yang kita ragui. Okay. Jika ada soalan yang kita ragui, maka cuba kita lihat kembali. Baca lagi sekali. Okay, next slide. Okay, calon yang mempunyai jawapan yang betul, pindah ke borang OMR, hitamkan. Saya ingatkan anak-anak murid sekalian, yang paling penting, hitung 40 itu. Okey, ini pernah berlaku di mana tidak cukup 40. Kenapa? Anda tidak membaca di bawah kertas soalan pernyataan bahawa kertas soalan ini tamat. Okey, baca sampai dia tulis sedemikian. Okey. Maknanya kadang-kadang satu page tu ada satu soalan saja. Awak dah tak buka di bahagian belakang. So ini boleh mengganggu di mana anda tidak menjawab 40 soalan. So hitung 40 soalan bahawa anda hitamkan 40 tersebut. Okay. So ini adalah tip kertas 1. Okay, kita pergi next slide untuk yang terakhir kertas 1. Hujan sini. Ya, lebat. Mudah-mudahan link elok ya. Cikgu berada di Terengganu. So link dia hopefully okay ya. Next slide. Hujan lebat, hujan rahmat. Okay. So, apakah kelemahan kita ya? Selalunya pada kertas 1. Okay. Yang pertama sekali, kita ni macam kurang latihan lah. Ya? So, dalam tempoh sekarang menuju 9 hari bulan, 3, biasakan latihan topikal. Biasakan latihan topikal bab by bab. Ya? Kemudian bila kita habis bab by bab, baru kita buat kertas model objektif. Okay. Yang kedua, dikatakan juga 40 minit tu macam 40 soalan untuk 1 jam tu macam tak cukup masa. So simulasikan peperiksaan ini di rumah ke ataupun di sekolah ke, ajak dengan kawan-kawan, ambil masa 1 jam, simulasikan untuk menjawab soalan objektif mengikut format sebenar SPM. Okey, yang ketiga, ada yang tak faham istilah. Jadi cuba lihat di ruang glossary, lihat juga kata kunci, anda akan dapat lihat dalam buku teks beberapa istilah yang telah pun diberi maksudnya. Okey, yang keempat, ada pelajar yang gopoh, cuai sehingga pindah jawapan ke OMR pun salah. Ini yang perlu dielakkan. Dan yang kelima, tak yakin dengan jawapan. Kadang-kadang A, tak pasti yang mana. Last, Bismillahirrahmanirrahim. B. Macam itulah. Jangan amalkan ya. Pastikan anda yakin. Dan kalau tak yakin, padam betul-betul. Guna pensel 2B, padam pun dengan clear dan tanda kembali. Hitung 40 itu. Okey, itu kertas 1. Cikgu laju sedikit ya. Kertas 1 ini sebab anda telah pembiasa. Okey, kita ke kertas 2, next slide. Okey, next slide. Okey. So kertas 2 ini adalah kertas pertama awak KSSM ya. Di mana awak akan menjalani kertas ujian bertulis ini. Saya ambil half saja daripada edaran lembaga ini, iaitu soalan awak 1249/2 dan anda akan menjawab di mana kertas jawapan anda akan scan dan kita akan menanda secara online seperti tahun lepas, insya-Allah tahun ini juga akan online. Okey. So jenis item, jenis soalan awak ada yang respon terhad seperti mana dalam soalan-soalan struktur ya, banyak respon terhad dan juga yang terbuka. Ya, respon terbuka memerlukan pemahaman di luar daripada buku teks juga, ya. Okey, bilangan soalan bahagian A nombor 1, 2, 3, 4. 4 soalan ini 40 markah. 10, 10, 10, 10. 40 markah. Dan bahagian B 5 soalan. Ya. 5 soalan ini juga akan mengandungi nombor 5, 6, 7, 8, 9, 1 soalan 20 markah. Pilih 3 saja. So totalnya adalah 100 ya. Okay, yang ni kita akan lihat. Okay, next slide. Ini yang penting. Yang mungkin anak-anak murid masa trial baru ni ada yang tak berjumpa lagi. Tetapi inilah rahsia
yang saya nak anak-anak murid tidak berputus asa kerana di sini insya-Allah ya, insya-Allah bahagian manakah dalam kertas sejarah SPM yang dapat membantu calon ataupun anak murid kita untuk lulus dalam soalan yang akan dikemukakan. Okey. Lihat bahagian A, nombor 1, 2, 3, 4. Okey, 4 soalan. InsyaAllah soalan akhir, soalan C ataupun soalan D, selalunya 4 markah. So kalau 4 soalan ada 16, di mana soalan itu merupakan soalan-soalan kebat yang boleh anda dapat. Sama ada dari stimulus ataupun daripada pemerhatian atau pengalaman anda. Begitu juga bahagian B. Anda akan pilih 3 soalan untuk dijawab. Ya, nombor 5, 6, 7, 8, 9 tu pilih 3 saja. Dan bahagian akhir, kadang-kadang 8 markah ya. So di situ kalau 3 soalan sudah 24, total 16 dan 24 bahagian A dan B. InsyaAllah bahagian kertas 2 anda mampu mendapat 40 markah di situ. 40 ini sudah melayakkan anda untuk lulus dengan baik dalam sejarah SPM. Syaratnya jangan tinggal kosong. Jawablah bahagian akhir ini. Ya, untuk mendapat 40 dengan soalan yang kadang-kadang dari stimulus atau stimulus, petikan, gambar, keratan akbar dan sebagainya. Okay, next slide. Okay, kita pergi secara lebih detail sikit bahagian A. Okay, so klik untuk seterusnya. Klik dia punya, okay. Okay, Mama. Okay, Mama. Okay, so pandai menulis jawapan struktur. Yang pertama, selalu dalam kelas kita ingatkan dapat soalan tengok markah ya. Penting untuk kita tahu berapa panjang, berapa isi. Okay, untuk kita menjawab. Kalau markah kata situ 2 isi. Bagi lebih tak apa. Lihat juga fakta, huraian, contoh. Lazimnya ini akan membawa 1 markah pada setiap satu. Ayat ni sudah lengkap kerana ayat lengkap mampu memahamkan diri anda dan mampu memahamkan juga pemeriksa. Okey, tip yang keempat adalah lebihkan isi. Okey, sebagai backup anda. Kalau soalan minta 3 pun awak nak bagi 4 awak punya jawapan boleh. Nak buat lagi panjang dengan dia punya penanda wacana amat digalakkan. Lebihkan isi. Ya, backup jawapan yang salah jika ada. Okey, teruskan next slide. Okay. So ini back. Okay. So ini cikgu bagi satu contoh soalan di mana bila awak melihat raja ya menunjukkan sistem pentadbiran susunan Melayu Melaka. Okay. Apakah X, apakah Y? Okay, yang ini tak adalah nak bagi lebih pula ya. X dan Y. X penghulu bendahari, so Y temenggung akan dapat 2 markah. Okey, pergi seterusnya. Ini tak perlu ayat panjang, tak perlu membina penanda wacana. Ini terus saja masuk dan dia numbering X, Y. So terus masukkan isi untuk mendapat 2 markah. Okey, next slide. Okey, klik untuk markahnya ya. Klik please. Okey. Nyatakan peranan Sultan. Okey, peranan Sultan di situ. Sultan berperanan sebagai ketua pemerintah. Okey, ketua pemerintah 1 markah. Berkuasa dalam peperangan 1 markah. Dan mengadakan hubungan diplomatik 1 lagi markah situ. Maksimum 2 markah. Okey, anak-anak murid sekalian lihat ya. Dia tidak numbering, dia tidak numberkan 1 Roman, 2 Roman. Maka anda dikendaki membina ayat lengkap untuk mendapat markah. Ditanya peranan Sultan, tengok 2 markah, so beri 2. Pelajar ini bijak, beri 3. Lebihkan isi, cikgu kata tadi. So, Sultan berperanan sebagai ketua pemerintah, nokta.
sambung. Baginda juga. Okey. Dan, so itu adalah penanda wacana yang diberikan untuk menggramatiskan ayat tersebut. Okey. Next, dia punya tu, okey. Sekian kita tengok macam mana kalau jawab begini. Berapa markah yang didapat? Okey. Soalan tanya peranan bendahara. Okey, bendahara sebagai ketua pentadbir. Kenapa dapat setengah bila ditanda? Pengurus perbendaharaan, bendahara, ini salah. Penasihat sultan, betul. Tapi kenapa dia dapat separuh? Kerana dia tidak membina ayat lengkap dan berbentuk point form. Ya, dash, dash, dash. So, berdasarkan permakahan yang lalu, dia hanya layak mendapat separuh-separuh markah. Sayang. Jika dibuat ayat, dia mampu mendapat markah penuh 2. Tapi bila dia dash, bila tidak dibina ayat lengkap, maka dia hanya mendapat 1 markah. Ya? Itu kena buat ayat lengkap. Okay, next slide. Okay. So, di bahagian struktur ataupun di bahagian esei, sinilah yang akan membantu pelajar. Sebab itu cikgu cakap tadi, anda perlu menjawab bahagian C ini. Okay? Di bahagian C kerana kadang-kadang dari gambar atau dari petikan stimulus akan ada jawapan. Anak-anak murid boleh mengambil jawapan tersebut untuk dicatat sebagai isi untuk mendapat markah yang lebih. Ya? Okey, cuba lihat di sana. Perdagangan di Melaka berjalan lancar hasil sistem pemerintahan yang teratur dan pentadbiran yang cekap. Undang-undang laut berjaya menjaga keselamatan laut. Okey, ini adalah daripada petikan dari buku hubungan etnik daripada UGM ya oleh Salihuddin Abdul Hamid ya. Okey, halaman 21. Ini adalah sumber tentang perdagangan di Melaka. Okey, lihat soalannya. Berdasarkan petikan di atas dan pengetahuan sejarah anda. Okey, lihat petikan dan pengetahuan anda. Mengapa Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mampu mencapai keunggulan dalam pentadbiran dan ekonominya? Okey, so ini adalah daripada di SKP konteks soalan ini aku kurikulum kerana bertanyakan tentang keunggulan pentadbiran Melaka kita. Okey, so boleh klik ya. Cikgu, okey. Kesultanan Melayu Melaka mampu unggul, ambil kepala ayat tu sedikit, dalam pentadbiran dan ekonomi kerana sistem pemerintahannya teratur. Okey, nampak tak pada stimulus? Sistem pemerintahan teratur. Okey, dapat 1 markah. Okey. Di samping itu pentadbiran seperti sultan juga cekap. Okey, nampak tak dari stimulus? Pentadbiran yang cekap. Okey. Melaka juga ada undang-undang. Okey, nampak tak pada stimulus Undang-Undang Laut Melaka. Okey, dapat lagi markah. Dan rakyatnya taat kepada sultan. Okey, ini awak tambah. Okey, awak rasa macam rakyat taat pun boleh juga menyebabkan Melaka ni maju. Okey. Mereka juga mengurus perdagangan dengan cekap. Okey, mengurus perdagangan dengan cekap. Juga melayakkan calon ini untuk mendapat markah. Okey, so adakah dia layak mendapat 4 markah? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, maksimum 4 markah. Lihat jawapan pelajar ini. Okey, anak-anak boleh mengambilnya daripada stimulus untuk dijadikan jawapan dan tambah juga dari pengetahuan sejarah anda. So ini melayakkan anda untuk mendapat markah selengkapnya 4 markah. Ya. So ini jawapan yang amat baik. Ya. Siap dengan penanda wacana, siap dengan bahan dari stimulus diambil dan ditambah dengan pengetahuan anda. Okay, next slide. Okay, boleh klik ya adik. Okay. Okey, kalau lihat di sini anak-anak murid juga harus faham tentang, boleh teruskan klik, tentang kata tugas ya. Boleh faham tentang kata kunci okey pada soalan yang dinyatakan. Okey. Kata tugas contohnya nyatakan, mengapakah.
berikan ulasan anda. Ini juga harus anda fahami. Okey. Dan kata kunci apa yang dikehendaki. Okey. Rundingan. Okey, apa yang kita nak nyatakan dari rundingan pihak yang terlibat. Okey, pihak kerajaan persekutuan ke, pihak komunis ke. Okey, pihak, bukan individu, pihak dia tanya ya. Mengapakah? Okey, so kata tugas mengapakah rundingan tersebut diadakan? Okey, mengapa ni nak diadakan? Okey. And then kata tugas mengapa? Okey, kata tugas berikan ulasan anda berdasarkan langkah-langkah untuk menghalang ideologi komunis. Beri ulasan anda. Yang boleh menggugat kedaulatan negara ya. So apakah kita perlu menulisnya atau mengambil isi yang lain. So beri ulasan ini juga memerlukan anda pemahaman yang khusus. Beri ulasan, bincangkan. Ataupun kadang-kadang soalan tanya, bersetujukah anda? Itu juga kata tugas yang perlu anda teliti. Next slide. Kita tengok beberapa contoh kata tugas. Kalau namakan, nyatakan, senaraikan, so respon pelajar hanya perlu beri jawapan yang spesifik. Tanpa huraian. Nyatakan pihak yang terlibat. Kalau awak kata pihak kerajaan persekutuan Tanah Melayu, tulis. Tak perlu bina ayat panjang. Pihak komunis, parti komunis ke? So, awak tulis direct. Terangkan, jelaskan, huraikan. Ini memerlukan anda memberi penerangan tentang sesuatu perkara. Jelaskan fakta tersebut. Jika perlu contoh, berikan contoh. Perihalkan, ceritakan sesuatu dengan panjang lebar, terperinci. Kesan yang berlaku. Itu apabila dia tanya huraikan. Bila dia tanya terangkan, lazimnya ada fakta dan ada huraian. Beza dengan tadi, namakan, nyatakan. Tak perlu. Next slide. Tengok yang ini ya. Hasil penulisan kreatif seperti novel, cerpen berjaya membangkitkan semangat nasionalisme negara kita pada abad ke-20. Time frame dia abad ke-20. Senaraikan dua penulisan kreatif yang membangkitkan kesedaran tersebut. Kesedaran apa? Kesedaran semangat nasionalisme. So terus saja, tak perlu buat ayat. 1, Mela Kuala Lumpur. 2, cerita awang hutan. Tengok dapat markah tak? Sila klik adik. Senaraikan. So dia dapat 2 markah. Senaraikan, maka tak perlu bina ayat panjang di situ, terus tulis saja. Terus dapat 2 markah. Contoh seterusnya. Mengapakah? Bagaimanakah? Kalau soalan tanya sedemikian, berilah sebab. Memberi faktor. Contoh sebab Perang Dunia Kedua. Keperluan untuk bahan mentah ke. So beri sebab. Mengapakah? Beri contoh jika ada keperluan bahan mentah seperti minyak ke. Biji timah ke. Contohnya. Siap. Memperihalkan, memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah. So, berikan dengan jelas. Langkah mengatasi ancaman komunis, contohnya ya. Mengadakan pendaftaran, contohnya mengadakan kad pengenalan. Memperkuatkan pasukan keselamatan, contohnya polis hutan. Straight. Masukkan fakta dan huraian. Bagaimanakah anda mengatasi contohnya masalah kekurangan makanan semasa zaman Jepun. So di situ langkah. So langkah berilah catuan makanan ke ya. Beri cara-caranya. Yang kedua, kadang-kadang soalan bertanyakan berikan komen anda kata tugasnya. Ulaskan atau beri cadangan, kemukakan hujah anda. Maka di sini anda boleh memberi pandangan anda, pendapat anda, komen dan beri juga contoh yang sesuai. So ini adalah pada kertas 2 bahagian A yang kadang-kadang masih juga
menghendaki anda memberi komen pada satu-satu pernyataan. Ya, so berilah pendapat anda, jangan takut. Lihat persekitaran. Ya, lihat persekitaran, okey? Kadang-kadang ada jawapan yang kalau tanya perkara-perkara positif, jawapannya positif juga. Macam awak biasa hafal-hafal lagu. Ya, lagu Setia, ya, sini kata lagu Rukun Negara ke yang positif. Ya. Semua ini akan membantu anda untuk menjawab dengan lebih baik. Ya. Okey, teruskan. Okey, beza banding. Okey, so ini adalah soalan yang kadang-kadang pelajar rasa nak buat satu bahagian dulu ke nak buat serentak. Okay. So lazimnya kita mencadangkan anda membuat perbandingan serentak. Wajarkah? Kata tugas wajarkah? So ini memerlukan pertimbangan anda terhadap suatu perkara. Kesan baik atau kesan buruk. Calon boleh memberi pendirian, mengemukakan alasan berdasarkan pendirian anda. Wajarkah umur untuk pilihan raya menjadi pengundi diturunkan dari 21 tahun kepada 18 tahun? So itu satu contoh soalan. Kadang-kadang anda boleh meletakkan stand anda. Wajar. Kadang-kadang sudah mendapat 1 markah. Okay. Kemudian kenapa anda kata wajar? Penurunan umur, bagikan sedikit kepala ayat. Okay, adalah perlu kerana pelajar sekarang sudah ataupun calon sekarang pada usia 18 tahun sudah bijak membuat pilihan. Kebanyakan mereka sudah pandai menilai baik buruk seseorang pemimpin. Okay, so ini adalah antara jawapan yang bertanyakan wajarkah. Ya, boleh memberi yang positif-positif sahaja kalau kata wajar. Okay. Mereka juga sudah ada yang memasuki institusi pengajian umum, ya, ataupun institusi pengajian awam atau swasta yang telah pun belajar tentang cara-cara mengundi. Jadi umur 18 tahun wajar untuk mengundi. Itu contoh. Kalau kata tidak wajar, okey, awak kata tidak wajar umur 18 tahun mengundi. Beritahulah kenapa tidak wajar. Hal ini kerana kebanyakan pelajar ataupun calon masih belum berfikir dengan matang. Boleh juga. Okay. Terdapat di kalangan mereka yang masih lagi dalam persekolahan, awak kata. Masih dapat jawapan. Okay. So apa-apa pandangan baik atau buruk akan dipertimbangkan untuk diberi markah di bawah jawapan mana-mana menasabah. So, lepaskan minda anda untuk menjawab. Jangan takut menjawab. Okey, teruskan. Next slide. Okey, lihat perbandingan. Okey, boleh klik ya. Bandingkan usaha kerajaan meningkatkan taraf hidup rakyat zaman dasar ekonomi baru dengan masa kini. Okey, boleh klik di situ. Saya nak tunjuk. Sebaiknya buat perbandingan serentak. Bandingkan kata tugasnya. Okey. Oh, dia ada lari sedikit ya. Okey. Sebenarnya manakala itu yang dalam box ya. Okey, manakala. Okey, lihat ya. Semasa DEB, kerajaan membantu pekebun kecil dan penanam getah dengan khidmat nasihat. Manakala, okey, terus bagi perbandingan. Manakala pada masa kini, kerajaan memberi bantuan awal persekolahan, berniaga dan ada juga yang kerajaan membina rumah kos murah. Lihat persekitaran anda mampu menjawabnya. Ini telah mendapat lebih daripada 4 markah. Ya. Terus bagi perbandingan secara serentak. Okey, teruskan slide seterusnya. Okey, saya laju sikit ya sebab masa pun hanya sejam. Okey. Dan cuaca pun hujan. Okey. So lazimnya soalan esei nombor 5 sehingga nombor 9 ini 2 soalan adalah dari tingkatan 4. Kadang-kadang 3 soalan daripada tingkatan 4. Dan 2 atau 3 soalan lagi daripada sukatan pelajaran tingkatan 5. Untukkan 20 hingga 30 minit untuk satu-satu soalan. Okay, next slide. Okay. Okay, so cikgu bagi satu latihan di mana kalau anda bijak menjawabnya, anda dengan mudah dapat menjawab soalan ini. Okay, soalan tanya kemerdekaan pada Ogos 1957. Okay, apakah erti merdeka?
B, berdasarkan gambar, jelaskan persediaan. Okey. Kemudian ada stimulus pada soalan C. Bukan sedikit pahlawan negara yang gugur. Okay, itu stimulusnya dan di bawahnya sumber dan C itu adalah soalan. Berdasarkan perutusan di atas dan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kita perlu menghargai Hari Merdeka? Jom kita tengok macam mana nak jawab. Okay, next slide. Okay. Apakah arti merdeka? Okay, boleh klik cikgu? Okay, kita nak tengok dapat markah kat mana? Okay, boleh klik. Okay, lihat. Mesti ada kepala ayat. Okay, sila klik. Kemerdekaan bererti bebas dari penjajah. Okay, dapat markah. Kurungan 1. Mulakan dengan kepala ayat dan ayat lengkap bererti apa. Yang kedua, okay, klik kan. Apabila kita merdeka, kita boleh menentukan pemerintahan negara. Menentukan pemerintahan. Itu adalah fakta kita. Okey, teruskan. Okey, klik. Kerana kita telah diberi hak menentu sendiri. Kerana penanda wacananya. Okey, dan juga negara kita di samping itu penanda wacana kita. Kemerdekaan juga bererti berdaulat dan berkuasa. Lihat peruntukan markah kita 4. Mampu tak kita mendapat 4? Okey. Anda mampu mendapat 4 markah. Kalau nak buat dalam 2 perenggan pun boleh. Okey, teruskan. 4 markah calon ini dapat ya. Okey, nak bagi lebih lagi isi pun boleh. Okey, teruskan. Next slide. Okey, yang ini yang saya nak tekankan. Okey. Mungkin ada di kalangan anda yang telah pun melihat Didik TV ya, di mana telah diterangkan bagaimana soalan stimulus ini akan membantu anda. Yang 40 markah yang cikgu sebut tadi ni. Ya, di sinilah anda boleh kutip, iaitu di bahagian stimulus ya. Bukan sedikit pahlawan negara yang gugur dan terkorban dalam mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Okay, itu stimulusnya berbunyi begitu. Negara kita berterima kasih kepada perjuangan dan pengorbanan seluruh yang terlibat, terutama sekali anggota keselamatan, tentera dan polis sejak dahulu hingga kini. Ini adalah perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan sekarang kita tengok soalan dia tanya. Mengapa kita perlu menghargai kemerdekaan negara kita? Ada tak jawapan dari stimulus tersebut anak-anak murid? Okey, lihat di situ. Okey, cuba klik tengok ada tak jawapannya. Kita perlu menghargai, kepala ayat kena ada, ambil balik pada soalan. Kerana menghargai jasa pahlawan negara, ambil balik dari stimulus. Okey, teruskan. Dia ada lari sedikit ya. Kurungan cikgu tu. Di samping itu, okey, penanda wacana kita. Okey. Ia juga adalah sebagai tanda mempertahankan kemerdekaan. Okey. Kita akan mempertahankan kemerdekaan dan berterima kasih. Berterima kasih isi ketiga. Okey. Kepada pihak yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pihak yang terlibat, polis, tentera ya. Tanda kita berterima kasih. Okey, pengorbanan pasukan keselamatan amat tinggi untuk dicontohi generasi kini. Ya, so itu juga mengapa kita perlu menghargai Hari Merdeka. Ya, untuk kita menghargai, mencontohi mereka. Okey, dan anda boleh membuat perenggan. Hari kemerdekaan juga dihargai bagi memupuk patriotism. Okey, ini adalah isi yang anda tambah. Okey. Apabila rasa cinta negara wujud, ini adalah huraian seterusnya, anda memperkembangkan isi tersebut, maka kita akan mengukuhkan jati diri dan perpaduan negara. Isi lagi tu. Okay? Dan akan mendapat naikkan imej negara. 8 markah. Kalau kita tanda online tu, dia dah klik 8 markah. Ya, untuk anda dapat penandaan online yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Amat membantu kita menanda jawapan dengan cepat dan berkesan. So calon ini mendapat 8 markah. Okay, next slide. Okay, ini adalah contoh daripada soalan Didik TV baru ini. Ya, iaitu soalan bertanyakan tentang maklumat yang boleh diperolehi.
So ambil daripada maklumat ini dan olah semula. Huraikan ya kesan daripada tindakan Singapura yang keluar daripada Persekutuan Malaysia ketika itu. Okey, ini adalah saya rasa tak perlu kita pergi detail. Okey, next slide. Saya cuma tunjuk ini adalah contoh jawapan, iaitu anda berdasarkan pengetahuan ya, berdasarkan maklumat daripada stimulus ya. So sekarang diharapkan melalui KSSM anda mampu menjawab di bahagian C dengan berpandukan kepada stimulus. Ya, saya amat berharap anda tidak mengabaikan stimulus yang diberi. Ya. Okey, cuba kita tengok soalan trial daripada negeri lain. Okey, boleh klik adik? Okey, saya nak ambil satu contoh. Okey, ini adalah slide-slide yang terakhir dah. Ya. Okey, cuba anak-anak murid lihat ya. Soalan juga boleh dilihat daripada stimulus bergambar. Ini adalah soalan trial kalau tak salah saya daripada Negeri Melaka. Okey. So soalan menunjukkan tentang proses pilihan raya. Okey, soalan bertanyakan jelaskan proses pilihan raya umum pertama di Tanah Melayu. Okey. Kalau kita tengok gambar stimulus yang diberikan, saya rasa anak-anak murid boleh teka ni. Apa ya proses ni? Tu angkat-angkat. Tung hitam tu apa tung hitam ni ya? Lepas tu ada orang pegang-pegang poster ni. Oh zaman tu pegang ya. Oh lepas tu ada pakcik tu tengah taruh apa tu dalam kotak ya. Okey, fikir nak hentam pun boleh hentam tapi tak ingat semua proses. Tapi berdasarkan gambar kita boleh jawab ni. Okey, mulakan dengan ayat. Selalu cikgu katakan lihat persekitaran juga untuk menjawab masa pilihan raya apa kita tengok. Okey, jelaskan proses pilihan raya. Kalau tengok berdasarkan gambar ini antara lain ya adalah proses di mana berlakunya kempen pilihan raya, anda sudah layak mendapat 1 markah, dan juga proses membuang undi, 1 lagi markah. Okey. Kemudian kita juga selalu lihat masa pilihan raya ada penamaan calon. Ada juga kita bila umur kita sudah cukup kita pergi daftar mengundi. Okey, kita pergi daftar mengundi. Okey. So, awak boleh lihat di mana dalam buku teks awak ya, di mana kita sudah belajar daripada buku teks gambar-gambar tersebut terdapat gambar orang melakukan pilihan raya melalui proses pilihan raya yang amat detail dan juga begitu apa kita kata berdasarkan gambar pun kita boleh dapat maklumat. Okey, pakcik tu tengah membuang undi. So tulis juga membuang undi. Kemudian kita juga lihat masa petang tu ke orang sudah mengumpul undi, kira-kira undi. Dan kemudiannya peti undi dibawa ya ke tempat pengiraan, gambar pertama tu. Okey. Sudah dibawa ke tempat pengiraan zaman itu dan pada masa tersebut dibuat pengiraan undi dan kemudian pengumuman. Okey. So anda sudah melebihi 4 markah di mana bermula dengan pendaftaran. Kalau awak tak buat persempadanan pun tak apa, awak terus pergi kepada penamaan calon boleh. Awak pergi kepada daftar dahulu pun boleh. Kemudian awak pergi kepada kempen boleh. Pergi pula kepada hari membuang undi. Sudah 4 markah. Pergi pula kepada proses membawa peti undi itu. Ya? Dan juga proses pengumuman. Sudah lebih daripada 4 markah. Okey. And then soalan B, soalan C. Okey, next slide. Saya suka tekan yang C itu untuk membantu anda. Okey. Stimulus yang diberi. Okay. Stimulus yang diberi sebab saya nak tekankan anak-anak murid jangan tinggal stimulus. Jangan tinggal stimulus. Ya. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu manfaatkan pilihan raya bagi memilih wakil dan pemimpin negara. Hak rakyat untuk membuat pilihan hendaklah digunakan dengan bijak bagi meneruskan amalan sistem demokrasi di negara kita.
Pelaksanaan pilihan raya yang adil akan memastikan kestabilan politik dan pembangunan negara dapat diteruskan. Dan soalan tanya, huraikan kepentingan pilihan raya. Boleh ambil tak dari stimulus itu? 8 markah. Ambil dari stimulus. Okey, ambil kepala ayat dahulu. Kepentingan pilihan raya kepada kita, kepada negara ialah bagi menunjukkan warga negara yang bertanggungjawab. Okey, itu satu markah. Hal ini juga bagi kita menggunakan hak kita untuk manfaatkan pilihan raya bagi memilih pemimpin. Okey. Melalui pemilihan inilah akan terbentuknya pemimpin negara yang berwibawa. Tengok 3 markah cikgu ambil dari stimulus saja. Okey. Hak rakyat untuk membuat pilihan. Okey, itu pun boleh dijadikan satu isi. Pilihan raya penting bagi menunjukkan kita menggunakan hak rakyat dalam membuat pilihan yang bijak. Okey, seterusnya nampak tak isi tu? Meneruskan amalan demokrasi. Okey. Di samping itu, pilihan raya juga bagi menunjukkan penerusan amalan sistem demokrasi di negara kita. Okey. Sebagai contohnya, pemilihan di tangan rakyat untuk memilih pemimpin juga dari kalangan rakyat. Nak urai sikit, nak tambah. Bagus. Ya? Okey. Pelaksanaan pilihan raya yang adil. Okey, ini juga merupakan kepentingan pilihan raya. Pilihan raya juga menunjukkan negara kita adil dan menjamin kestabilan politik di negara kita. Di samping membentuk negara yang terus membangun dan aman sejahtera. Tambah. Okey, ya. Lepas tu kalau nak buat inference sikit pun boleh. Kalau tak mampu, tak apa. Ya. Itu adalah jawapan yang paling baik untuk anda. Okey. So ini satu lagi tip saya nak beri selain daripada penekanan stimulus. Okey, next slide. Okey. Saya ada lagi lebih kurang 3 minit untuk saya. Okay. Tema tajuk tingkatan 4. Okey, tajuk ada 3. Tema kita pembinaan negara. Ada pelajar yang fokus tema setelah kita belajar semua bab, ada nak beri fokus kepada bab 1, bab 2 atas satu tajuk dia. Yang bab 1, bab 2 tajuk 9. Ada pula yang nak bagi fokus di bahagian bab 7, 8, 9, 10. Saya missing topik. Iaitu tajuk yang ke-11. Usaha kemerdekaan, pilihan raya, ya, perlembagaan, pemasyuran. Untuk memberi fokus yang lebih, yang mudah pada bab-bab mudah, anda boleh membuat demikian. Okey, tingkatan 5 pula. Next slide. Okey. Terdapat juga di bawah tema Malaysia dan masa hadapan yang rasa nak beri lebih fokus kepada tajuk yang mudah. Contohnya tajuk 14 pada bab 7 dan 8, membina kesejahteraan dan membina kemakmuran. Ramai yang memberi fokus yang lebih pada bab tersebut. Ada juga yang memberi fokus yang lebih pada tajuk 15, iaitu dasar luar Malaysia dan kecemerlangan Malaysia, bab 9 dan 10. Ramai yang memberi fokus juga pada bab yang mudah, iaitu bab 5 dan 6. Okay? So, ini adalah peluang anda untuk memberi fokus yang lebih untuk skor yang lebih dalam peperiksaan. Kita telah belajar semua bab semasa di sekolah, masa PDPR atau bersemuka. Jadi inilah masa untuk kita memberi fokus yang lebih pada bab-bab yang mudah di bawah tajuk yang cikgu senaraikan. Ya, mungkin orang ambil tajuk 13, 14, 15. Ada yang ambil fokus lebih sekadar kemampuan dia. Bab 15, 14. Tajuk 14, 15 boleh juga. Okey, next slide. Okey, fokus bab ya. Okey, menuju SPM. Topika kertas 1, teruskan latihan. Struktur esei setiap sub itu ceraian, jangan ditinggal, mesti jawab. Ingat jawapan umum yang awak hafal lirik lagu, jawapan-jawapan yang positif, yang baik-baik, jawapan yang ditanya yang kesan buruk-buruk, beri yang negatif-negatif, itu juga perlu awak teliti. Ingat juga berdasarkan persekitaran, pengalaman anda,
Dan ingat juga tidak dinafikan pentingnya awak mengingati fakta. Okey, last slide. Step 1, teruskan latihan berterusan. Step 2, fokus bab yang cikgu beri. Step 3, ingat stimulus untuk skor. Step 4, doa. Dan ingat apa yang kita baca. Kalau gagal ingat, selawat banyak. Okay, that's all untuk hari ini. Last slide. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Ada apa-apa untuk dikongsi, boleh kita kongsi sekadar cikgu mampu. Okay. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Puan ataupun Cikgu Sharifah Fidah. Banyak tips yang diberikan. Terima kasih banyak pada hari ini. Namun begitu, kita ada 2 soalan ya Cikgu. Yang pertama sekali, ada pelajar bertanya, kalau terlupa kepala ayat ketika membina ayat struktur, soalan struktur ataupun juga menjawab soalan esei, adakah jawapannya akan diterima? Itu satu. Kemudian yang kedua, memandangkan batch yang tahun ini adalah first batch untuk KSSM, jadi mereka tidak ada soalan-soalan past years. Jadi adakah kertas-kertas trial negeri di seluruh Malaysia untuk trial baru-baru ini boleh dijadikan rujukan dan dibuat latih to be kepada para pelajar sebagai panduan? Okey, terima kasih soalan yang begitu berkualiti ya. Kepala ayat kalau terlupa, lazimnya masih diterima jawapan tersebut. Ya, masih diterima, tidak ada masalah. Ya, tetapi seeloknya mulalah sedikit macam kepentingannya, kan? Faktornya. Kalau tak ambil panjang pun, kita ambil yang pendek itu sedikit, sudah dapat markah. Okey, soalan trial. Betul, kita pun macam payah ni KSSM ya. Saya sendiri pun mengakuinya, apatah lagi dalam usia menuju 60 ini, memang susah anak-anak ya. So, tidak ada salah untuk anda membuat latih to be soalan trial sebab kita lazimnya pada soalan popular, selalunya ada 1 atau 2 soalan popular yang membantu calon. Lembaga tidak pernah kejam untuk kita ya. So anda boleh guna soalan-soalan trial untuk latih to be untuk melihat pola-polanya ya, melihat kekerapannya. Tidak ada salah untuk anda guna dan lazimnya juga soalan popular ini keberangkaliannya juga boleh diterima untuk kita ready untuk SPM. Ada soalan lain lagi untuk Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Sharifah Fidah kerana meluangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Jadi banyak sekali tips-tips yang telah diberikan oleh Cikgu Sharifah Fidah tadi sebagai panduan kepada adik-adik semua. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada adik-adik apabila menduduki peperiksaan nanti. Jadi sekian dulu daripada saya dan kita akan berjumpa lagi esok untuk mengikuti pembentangan subjek seterusnya.